Okey, rumusan saya terhadap persepsi dalam proses pembelajaran adalah ia mempunyai sifat yang subjektif. Lepas itu, ia merupakan proses pengamatan seseorang terhadap persedaran dengan menggunakan deria yang dimiliki serta bergantung pada kemampuan dan keadaan seseorang sehingga seseorang dapat mentafsir sesuatu secara berbeza antara satu yang lain. Itu yang berkaitan dengan saya dapat rumuskan. Dan tambahan lagi, proses perlakuan manusia iaitu di situ ada memberi tanggapan, maksud, gambaran atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar atau dirasakan oleh deria dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku. Jadi persepsi ini juga boleh didahului oleh deria seseorang iaitu tindak balas yang diterima oleh individu melalui alat perseptor iaitu deria ataupun indera. Jadi lepas itu baru ada tindak balas panca indera seseorang, baru disusun, diorganisasi, diinterpretasi sehingga seseorang menyedari dan mengerti tentang segala apa yang dirasainya. Jadi apa yang saya boleh katakan kat sini, kalau lihat contoh Ustaz tadi, kenapa dia gunakan kereta dan ada tindakan berjual beli, di situ dia nak pelajar dia menggunakan deria untuk menerima maklumat bahawa pembelajaran mereka adalah berkaitan dengan jual beli. Kalau jual beli, jual tu macam mana? Jadi di situ pelajar dah boleh menyatakan bahawa menjual itu adalah melibatkan orang yang menjual sesuatu dengan menetapkan segala harga yang telah diberikan kepada komuniti yang membeli yang dipasarkan di kawasan setempat ataupun sebaliknya. Kalau dia katakan dengan membeli, siapa pembeli? Di situ apabila dia boleh menjelaskan, di situ persepsi dia tentang menjual dan membeli itu dah capai. Maksudnya di situ pelajar telah menyedari bahawa konsep penjual dan pembeli itu ada maksud yang berbeza. Itu juga dengan anda lah. Kalau proses persepsi anda tentang konsep pengajaran dan pembelajaran, apabila anda sudah boleh menjelaskan, maksudnya persepsi itu telah terbentuk dalam minda anda. Okey. Seterusnya berkaitan dengan penanggapan. Penanggapan ni selepas kita memberi persepsi lah. Penanggapan itu lebih mendalam lagi apa yang kita ingin nak sampaikan. Kalau lihat dekat sini, penanggapan merupakan proses membentuk konsep-konsep baru dalam minda individu. Contohnya kenapa kita katakan ada konsep-konsep baru. Contoh yang pembeli dan penjual tadi. Pembeli dan penjual itu mereka dah tahu jual macam mana, membeli macam mana. Lepas tu macam mana mereka nak membentuk konsep baharu dalam minda. Maksudnya kalau nak jual, apa dia boleh jual. Di situ apa dia boleh jual, kenapa dia jual itu, macam mana dia boleh menjual. Itu pembentukan konsep seterusnya. Mungkin ada seperti yang Ustaz itu nyatakan syarat-syarat jual beli kan. Jadi kat sini fokus kepada syarat-syarat merupakan konsep baharu untuk penanggapan proses untuk menjual dan beli. Faham? Ada beza. Tadi dia cuma permukaan, sekarang penanggapan di situ dah pencerapan berlaku di mana tanggapan mental sesuatu objek ataupun konsep ciri-ciri melalui deria kesedaran dan kefahaman kita. Jadi kalau kita lihat dekat sini, pembentukan konsep ataupun penanggapan ini, dia terhasil daripada ketajaman fikiran individu dalam mengklasifikasikan objek-objek ataupun idea-idea. Contoh kat sinilah tadi, pelajar-pelajar telah diajar oleh ustaz itu tentang persepsi apa itu jual dan beli. Tapi dia nak membentuk konsep yang baru iaitu apa syarat-syarat yang berkaitan dengan jual beli. Di situ maksudnya, di situ dah ada pencerapan mental, di situ dah ada ketajaman pemikiran, apa syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proses jual beli itu. Di situ dah maksudnya konsep baru lagi. Pelajar itu belajar tentang jual beli, menjurus ke arah syarat-syarat. Jadi kat sini ia memudahkan sesuatu konsep diingat, menganalisis, menghubungkan dengan situasi yang lain, mengumpulkan maklumat yang berguna dan dapat menyelesaikan masalah untuk tujuan tertentu. Jadi apabila kita lihat konsep ini, dia merupakan idea spesifik tentang
peristiwa dan fenomena sama ada yang mewujud ataupun abstrak yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Kat sini kalau lihat dalam slide ni biasalah jelaskan konsep lestari. Lestari itu kamu boleh nyatakan konsep, tapi kalau kamu menjurus kepada lestari ke arah mana? Di situ dah pembentukan konsep baharu dalam konsep lestari yang kamu pelajari. Mungkin lestari dari segi kebersihan alam sekitar, apa lagi? Lestari dari segi apa? Kebersihan, kesegaran udara, apa semualah berkaitan dengan lestari ni terpulang. Macam mana anda menjurus ketajaman fikiran anda itu ke arah mana? Kalau yang contoh yang kebersihan alam sekitar, apa yang kita perlu buat? Itu maksudnya makin mendalam kita punya penanggapan dalam sesuatu pembelajaran. Jadi faktor-faktor yang mendorong ke arah penanggapan ini melalui pengalaman, imajinasi, penguasaan bahasa dan kecerdasan mental. Kalau dari segi pengalaman, di situ pengalaman telah membantu pelajar untuk membentuk konsep. Jadi pengalaman itu merupakan satu rangsangan yang akan dikodkan dengan lebih mudah. Okey, seterusnya mungkin dari segi proses pembelajaran untuk penanggapan, imajinasi di situ dah ada. Maksudnya kebolehan mental seseorang itu membayangkan sesuatu objek walaupun objek itu tidak berada di depan mata. Contoh yang tadilah lestari untuk kebersihan alam sekitar. Kamu nak gambarkan keadaan alam sekitar yang bersih macam mana secara abstrak, gambaran sahaja. Di situ kamu dah mempunyai penanggapan yang ke arah lestari kebersihan alam sekitar. Malah penguasaan bahasa sangat diperlukan dalam proses penanggapan di mana ia penting dalam pembentukan konsep dengan tepat, perbendaharaan kata, pengungkapan ayat, penggunaan ayat dan struktur ayat yang baik. Jadi di situ menunjukkan orang yang mempunyai kecerdasan menggunakan bahasa secara berkesan sama ada lisan atau tulisan dalam mentafsirkan konsep. Jadi konsep perlulah ada fakta yang jelas dan sahih. Jadi kalau kita kaitkan dengan kecerdasan mental pula untuk penanggapan, di situ mental seseorang untuk mengubah kesedaran supaya dapat memenuhi kehendak kalau menurut Piaget, sebab ia melibatkan pemikiran yang peringkat tertinggi seperti menganalisis, mensintesis, menilai, jadikan dan mencipta. Seperti yang saya pernah nyatakan kat sini, maksudnya di situ kecerdasan murid memudahkan penanggapan sesuatu konsep. Jadi kalau kita lihat macam mana kita nak berkaitan dengan kecerdasan mental, di situ yang paling tinggi macam mana kita nak buat dengan kebersihan alam sekitar. Di situ kita ada amalan gotong royong lah buat program ke aktiviti. Di situ dah mencipta. Maksudnya kita penanggapan kita kalau kita membuat program mengutip sampah, di situ kebersihan alam sekitar boleh dijaga. Itu maksudnya penanggapan kita makin dalam tentang sesuatu konsep yang pada peringkat persepsi yang kita telah bincangkan sebelum ini. Okay. Jadi cara-cara meningkatkan penanggapan, di situ kita ada persediaan dan pengetahuan guru. Gunakan pelbagai IDBM, kaedah yang berkesan, pengajaran berpusatkan murid yang seperti yang saya beritahulah, pelajar digalakkan untuk meneroka lebih mendalam, mungkin sampai ke peringkat pencipta. Macam mana dia nak menjadikan kawasan itu lebih bersih. Kalau kita lihat dalam YouTube yang Ustaz itu beri, dia berkaitan dengan syarat-syarat jual beli yang sah kan. Kat situ dia gunakan kaedah macam penggunaan penguasaan bahasa. Dia tak lebih kepada aplikasi sebab dia nak pelajar ini menyampaikan melalui bahasa. Jadi dia gunakan apa? Peta minda, peta bulatan, peta buih kan, itu sebagai untuk dia membantu pelajar itu membuat penanggapan pandangan yang lebih mendalam tentang sesuatu berkaitan dengan jual beli. Sebab itu kalau lihat ada kumpulan yang buat peta buih, ada yang kumpulan membuat peta bulatan. Saya pun tak ingat lagi nama dia. Jadi di situ guru ustaz tersebut telah menggunakan strategi tersebutlah sebab mungkin dia nak buat aktiviti di luar memakan masa, oleh kerana masa sikit dia gunakan alat yang tentang peta buih tu
untuk aktiviti berkumpulan supaya pelajar menggunakan ilmu dia dengan meluahkan melalui penguasaan bahasa dengan menggunakan tool tadi supaya pelajar itu mempunyai info yang lebih lanjut apabila berkongsi dengan rakan-rakan. Okey, sebab itulah bahasa yang mudah difahami pun patut diutamakan. Kalau sambungan yang saya berkaitan dengan penanggapan ini, pengamatan dan penanggapan, dia merupakan dua perkara yang mempunyai hubung kait. Sebab itu kalau kamu lihat dalam YouTube itu, persepsi dan penanggapan itu berhubung kait. Apa itu jual beli dan apa itu syarat ada kaitan antara dua perkara yang lebih mendalam. Walaupun kalau kita belajar tentang persepsi saja itu apa itu jual beli, tapi dia tak cukup. Sebab itu penanggapan yang lebih mendalam iaitu syarat sah tadi, itu yang pelengkap kepada proses pembelajaran kalau dalam peringkat persepsi dan penanggapan ini. Jadi di situ dapat meningkatkan tahap kognitif murid-murid. Jadi tanpa pengamatan dan penanggapan, murid sukar untuk memahami konsep dan isi kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sebab itu, guru perlu memulakan pengajaran yang konkret kepada abstrak. Pengajaran bermula dengan perkara yang mudah kepada perkara yang susah. Yang kedua, boleh menerangkan sesuatu konsep dengan jelas dan tidak mengelirukan murid-murid seperti konsep besar tidak sama dengan nilai yang sebenar. Contoh yang tadilah konsep yang jual beli dan di dalam jual beli ada syarat-syarat sah. Jadi di situ kita dah menjelaskan sesuatu konsep dengan tepat tanpa mengelirukan pelajar. Seterusnya, guru menerangkan sesuatu maklumat dengan betul. Maklumat perlu ditapis dan dianalisis terlebih dahulu agar tidak menjadi kenyataan yang kabur. Jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya hasil pelajaran murid tidak terpesong daripada kebenaran. Seterusnya, guru menjelaskan sesuatu perkataan dengan tepat. Jadi terdapat beberapa perkataan dalam bahasa Melayu yang mempunyai eja yang sama tapi berbeza. Maksudnya kita kena jelaskan dengan tepat kepada pelajar supaya mereka mengetahui dengan jelas terhadap sesuatu istilah yang digunakan dalam bahasa Malaysia lah terutamanya kan. Okey. Jadi seterusnya guru juga perlu mempelbagaikan kaedah mengajar supaya pelajar dapat memahami sesuatu tajuk yang dipelajari dengan mudah. Dan di sini kita boleh katakan secara rumusan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid iaitu dari segi persepsi dan penanggapan harus diambil kira oleh guru sebelum memperkenalkan topik pembelajaran yang baharu. Jadi peranan guru sangat penting untuk meningkatkan tahap kesediaan tahap kesediaan belajar, persepsi dan penanggapan supaya dapat membina keyakinan murid untuk mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran.